أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, yang mana kita meneroka ayat-ayat Al-Quran, kita bertadabbur ayat-ayat Al-Quran bagi mereka yang menonton My Quran Time ini melalui Facebook. Mari sama-sama kita share agar tontonan ataupun tadabbur kita terhadap ayat Al-Quran ini dapat dikongsikan bersama dengan semua yang menyaksikannya, insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim, rabbi zidni ilma. Baik, seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz Tirmizi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak ceria hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah, masya-Allah. Hari ini seperti biasa kita akan mendengar daripada Ustaz Tirmizi yang akan membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping kita juga akan meneroka ilmu tajwid sekiranya ada kesempatan nanti, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan melihat pada sinopsis episod yang akan kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Mari tuan-puan kita sama-sama saksikan apakah pengajian, pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini melalui sinopsis yang akan kita perhatikan daripada halaman yang ke-548, iaitu ini adalah mengenai tentang suratul Hasyr. Bermula daripada ayat 17 hingga 24, menceritakan mengenai tentang balasan bagi syaitan dan orang yang terpedaya dengannya. Kemudian daripada ayat 18 hingga ayat yang ke-20, kita akan melihat tentang perintah bertakwa dan bersiap untuk menyambut hari kiamat. Manakala pada halaman yang ayat yang ke-21 hingga 24, penjelasan mengenai tentang keagungan Al-Quran. Jadi kat sini tuan-puan boleh tengok ada 3 sinopsis. Ada 3 bidang ataupun perkara yang akan kita telusuri pada hari ini. Sebelum kita sama-sama bertadabbur mengenai tentang ayat-ayat tersebut, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dipersembahkan oleh qari kita, bermula daripada ayat 17 hingga ke ayat ke-21, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor di atas pencerahan awal, sinopsisnya, menggambarkan muka surat yang kita baca ni. Kita nampak dah nak cerita tentang apa, dan sudah pastilah kalau kita lihat dari sudut waqaf dan ibtidak juga Doktor. Ayat 17 tu, 17 ayat yang pertama akan kita baca tu, fakana akibatahuma sampailah wadzalika jazaa'ul zalimin. Ayat 17 kebanyakan para ulama Al-Quran meletakkan wadzalika jazaa'ul zalimin tu wakaf tam di situ. Dengan maksud wakaf di situ, ayat selepas itu tu cerita cerita yang baru. Ini tidak ada kaitan di sudut i'rab dan makna lagi ayat selepas. Walaupun kerana kita Mal Quran Time kita baca satu muka surat, walaupun mula-mula nampak ayat mana ni, mungkin terkejut sedikit, tapi ayat ni mungkin ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya yang kita baca semalam. Hari ini kita nak baca muka surat 548, dan akan kita sama-sama tadabbur bersama dengan doktor nanti, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca ayat 17 hingga ayat 21 terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman, maka kesudahan kedua-duanya mereka ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya, itulah balasan bagi makhluk-makhluk yang zalim. Seperti mana yang Ustaz Tirmizi telah sebutkan tadi, bahawa ayat yang ke-17 ni sebenarnya ceritanya lain. Ceritanya maknanya berkaitan dengan halaman yang sebelum ini, yang telah kita pelajari sebelum ini, yang mana kebanyakan mufassir sebenarnya menceritakan mengenai tentang seorang rahib. Seorang rahib iaitu seorang ahli ibadah daripada Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala beri dia kelebihan boleh mengubat orang. Yang ni kita dengar cerita ni betul-betul tuan-puan, kerana situasinya kadang-kadang berlaku pada hari ini. Ada seorang rahib, Allah Ta'ala berikan dia kelebihan boleh mengubat orang, macam Tok Bomoh lah kiranya. Dan apabila diberikan kelebihan ini, dia diuji satu hari dengan seorang, maknanya satu kumpulan ahli keluarga, dia bawa seorang wanita yang mana untuk berubat. Akhirnya syaitan datang membisik-bisik kepada dia, menggodanya agar tidur dengan perempuan yang asalnya pesakit dia tu. Apabila dia dah terlanjur tu tadi, lalu syaitan bisik lagi supaya dia kata, kalau kau nak selamat kau kena bunuh dia. Kalau dia bagi tahu pada ahli keluarga dia, nanti kau sendiri yang tak selamat. Lalu dibunuh wanita tersebut. Dan akhirnya apabila ahli keluarga tersebut tahu, dia mengadu kepada para pemerintah. Pemerintah perintahkan dia agar dihukum, iaitu dibunuh kembali, iaitu dibunuh rahib tersebut. Lalu ketika itulah syaitan datang. Dan dia menguji ataupun dia menggoda rahib tersebut. Dia kata, kalau kau nak selamat, aku boleh selamatkan kau, tapi kau kena sujud kepada aku. Akhirnya apabila rahib tu sujud, dia melakukan 3 kesalahan yang besar. Pertama, dia berzina. Kemudian yang keduanya, dia membunuh seseorang. Dan yang ketiga, akhirnya dia sujud kepada syaitan. Inilah yang dikatakan
gambaran bagaimana para mufassir menggambarkan bagaimana syaitan ini dia boleh uji ataupun dia boleh goda manusia sehingga melakukan sesuatu perkara yang di luar jangkaan kita sendiri, sehingga kan seorang rahib ni tadi boleh sujud kepada syaitan. Akhirnya syaitan kata, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Akhirnya dua-dua masuk neraka. Rahib tu tadi masuk neraka, syaitan yang memang telah dicela oleh Allah Ta'ala memang yang akan masuk neraka juga. Akhirnya di sini Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bagaimana pada ayat yang pertama, pada halaman terakhir daripada surah Hasyr ini menceritakan tentang peranan syaitan untuk menggoda seseorang ini memang sangat luar biasa. Sehingga kan seorang yang kita tengok orang yang rahib ni maknanya ahli ibadah. Jangan main-main tuan-puan. Walaupun kopiah ada atas kepala, tapi kalau dah diuji, digoda dengan syaitan, dengan wanita dan sebagainya, akhirnya kopiah pun boleh jatuh tuan-puan. Jadi saya nak ceritanya macam mana akhirnya kesannya akan memberikan kesan yang besar terhadap seorang manusia itu sendiri akibat daripada godaan syaitan tersebut. Baik, kemudian macam yang Ustaz Tirmizi kata tadi, ayat 17 ni dia wakaf tam, dia dah habis cerita yang sebelum daripada ini, cerita tentang peranan syaitan. Kerana kenapa sebenarnya cerita tentang peranan syaitan? Kerana ayat-ayat sebelum tu sebenarnya menceritakan tentang tipu daya syaitan terhadap kaum Yahudi dan kaum munafik. Kaum Yahudi dengan kaum munafik. Yang ini ada background dia, ada latar belakang dia yang kita telah pelajari sebelum ini. Bila Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, lalu Allah Ta'ala ceritakan kesudahannya kamu kena bersedia untuk hari akhirat. Kerana apa? Kalau kita tengok Ustaz Tirmizi, ayat sebelum ni cerita tentang nikmat Allah Ta'ala beri kepada orang beriman dalam kes perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir ni, jahat Yahudi ni tadi, dia Rasulullah tengah duduk bersandar pada satu dinding, lalu Yahudi kata inilah peluang dia. Kita tidak akan dapat peluang nak bunuh dia ni melainkan ketika mana Rasulullah sebenarnya telah datang ke Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ni nak hempapkan batu atas Rasulullah. Allahu Akbar. Ini akhirnya Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala bagi contoh dalam ni. Allah Ta'ala kata Bani Nadir. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala dah cerita dah. Yang mana Allah Ta'ala kata huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Maknanya dialah Allah Ta'ala lah yang memberikan nikmat kepada Rasulullah, dihapuskan ataupun dihalau Bani Nadir ini kerana mereka mengkhianati Rasulullah. Mereka mengkhianati Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah Hasyr ni antara nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala selamatkan Rasulullah. Allah Ta'ala dedahkan perancangan Bani Nadir. Allah Ta'ala dedahkan perancangan kaum munafik. Allah Ta'ala cerita segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada orang yang beriman. Akhirnya pada penutup surah Hasyr yang selalu kita baca adalah tentang bagaimana Allah Ta'ala kata akhirnya semuanya sebenarnya adalah mengenai tentang bagaimana kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari akhirat kelak. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok sebenarnya ini adalah salah satu kaedah bersyukur yang diajar oleh Allah Ta'ala. Salah satu kaedah bersyukur, kalau kita nak bersyukur, kita kena mempersiapkan diri kita dengan amalan. Tengok Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersyukur itu sendiri adalah dengan mempertingkatkan amal ibadah dia sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah kakinya. Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah kata kepada Aisyah, afala akunu abdan syakura, tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi, orang yang telah diberikan segala kemaafan ataupun telah maksum daripada segala maksiat, masih lagi bangun malam kerana nak menjadi hamba yang bersyukur. Macam tu juga dengan kita. Kalau kita dah banyak tuan-puan, ibu ayah menerima nikmat daripada Allah Ta'ala, kita sepatutnya kembali kepada Allah Ta'ala dengan mempersiapkan diri kepadanya. Yang ni yang disebutkan pada ayat yang ke-18. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, arahan pertama bila Allah Ta'ala dah cerita kisah Bani Nadir, bila dah cerita pengkhianatan kaum munafik, dah cerita kisah-kisah jahat ini semua dan Allah Ta'ala selamatkan mereka, Allah Ta'ala kata kaedah kamu nak bersyukur dengan aku adalah dengan bertakwa. Dan yang menariknya di sini Allah Ta'ala kata apa, perhatikan, wal tanzur, maka hendaklah kamu perhatikan ma qaddamat lighadin. Setiap jiwa itu perhatikan apa yang telah dia persiapkan lighadin. Perkataan lighadin ni Ustaz Tirmizi, perkataan lighadin maksudnya esok. Maknanya seakan-akan menggambarkan hari kiamat ni esok berlaku. Allah Ta'ala nak gambarkan
Dekatnya hari kiamat ni sampai dia kata li ghadin, apa yang akan berlaku esok. Kita hari ni kita nak siapkan apa, kita pun tak pernah terfikir kalau yang ni sebenarnya muhasabah juga. Maknanya doktor, kadang-kadang ada setengah-setengah muhasabah lah. Betul. Ada setengah-setengah kita dia tak pandang esok. Dia pandang macam manalah cucu aku ni rumah dia akan ada rumah ke tak rumah akan datang. Betul. Lalu dia macam kedekut pada tempat yang patut pemurah. Betul. Duit dia sayang untuk nak belanjakan untuk dia di akhirat, tapi dia simpan ni untuk rumah cucu cicit. Dia dah fikir dah. Betul. Tapi dia tak fikir. Itu macam mana? Boleh komen sikit doktor. Betul, itu muhasabah yang sangat baik. Kadang-kadang kita simpan yang kadang-kadang mungkin anak cucu kita esok pun tak ingat dah kat kita. Kadang-kadang dia pun tak ingat kat kita. Kita dah siapkan pada dia. Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata yang kita sediakan untuk diri kita sebenarnya apa? Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian Allah Ta'ala kata wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah Ta'ala kata jangan kamu jadi seperti orang yang melupakan Allah. Nasullaha fa ansahum, akhirnya sehingga dia menjadikan mereka melupakan Allah. Ini bahayanya apabila kita melupakan Allah, kesan kita tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, kesan kita tidak mengingati Allah, sehingga menyebabkan Allah Ta'ala akan melupakan kita ataupun menjadikan kita lupa terhadap persiapan yang sepatutnya kita siapkan buat diri kita. Apa yang menariknya mengenai tentang orang yang pelupa ataupun lupa nak berzikir kepada Allah ini adalah Rasulullah gambarkan mereka seperti orang yang hidup dan yang mati. Yang ni yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah kata mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang berzikir ni dengan orang yang tidak berzikir. Yang mengingati Allah ini adalah seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Seakan-akan jiwa yang hidup dan jiwa yang mati ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah gambarkan rumah yang tidak dihidupkan dengan Al-Quran. Yang ni rumah yang tidak dihidupkan dengan zikir. Rasulullah kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur kerana tidak ada bacaan Al-Quran, kerana tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya, kalau sekurang-kurangnya, paling kurang pun sebenarnya kita buka My Quran Time ni dah memadai sebenarnya Ustaz. Kerana kita akan dengar banyak bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian kita akan bertadabbur. Orang yang mudah-mudahan membuka ataupun berkongsi tentang perkongsian tadabbur mengenai tentang Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan rumah mereka seperti kubur. Dan saya teringat dalam sebuah hadis ni sangat menarik bagi saya. Hadis ni sangat menarik bagi saya. Rasulullah kata laisa yatahassar ahlal jannati. Rasulullah kata orang ahli syurga ini tidak ada saat yang dia menyesal, melainkan saat-saat apabila dia terlupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kita dah sebut dah sebelum ni, ahli syurga ni dia nak menyesal apa lagi? Kerana dia dah ada dalam syurga. Sepatutnya dia dah tak boleh nak menyesal apa dah, kerana memang dia dah berada di dalam syurga. Tetapi Rasulullah cerita nanti pada hari akhirat ada dalam kalangan ahli syurga yang merasa yatahassar, dia rasa macam rugi sangat pada saat-saat dia boleh berzikir sepatutnya tetapi dia tidak berzikir. Lalu atas sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala kata la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang yang masuk ke syurga dan orang yang akan masuk ke neraka nanti, kerana ashabul jannati humul faizun. Dan apabila diingatkan mengenai tentang zikir, diingatkan mengenai tentang takwa tadi, diingatkan mengenai tentang syukur tadi, Allah Ta'ala datangkan satu ayat yang sangat mengetuk jiwa sebenarnya. Apabila Allah Ta'ala kata Quran ini adalah panduan, yang menjadi panduan buat kita untuk berzikir. Kalau Quran ini diturunkan ke atas jabal, ke atas bukit pun kau akan tengok menggeletar bukit. Allahu Akbar. Ini ayat yang sangat luar biasa yang selalu kita bacakan dalam solat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini atas bukit yang mengandungi zikir-zikir kepada Allah Ta'ala, la ra'aitahu khashi'an, kamu benar-benar akan melihat tunduknya bukit itu ataupun mutasaddian, terpecah belah kerana tingginya ataupun kerana takutnya
bukit itu kepada Allah Ta'ala. Yang ini, ayat ini yang menggetarkan jiwa apabila orang-orang beriman membaca ayat tersebut. Sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang ada banyak, kalau dalam mengenai tentang ayat ni, Al-Imam Ibn Kathir dia datangkan cerita yang pohon yang menangis. Kalau tuan-puan masih ingat pohon yang Aninul Jaza', Aninul Jaza' ni adalah pohon yang menangis, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar kepada sebatang pohon. Apabila pohon ini tidak digunakan lagi, rupanya dia menangis. Bayangkan kalau pokok pun rindu kepada Rasulullah, apatah lagi kita. Malu kita dengan bukit gunung ganang yang batu ini pun boleh menangis takut kalau tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Malulah kita, sama juga seperti pohon tu tadi. Jadi yang ini antara himpunan ataupun ulasan ataupun tadabbur awal kita pada bahagian yang pertama, separuh pada ayat awal yang pertama ini. Sebelum kita masuk kepada seksi yang kedua, mari sama-sama kita saksikan pula perkataan pilihan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tuan-puan perhatikan, yang ni perkataan banyak disebut dalam Al-Quran, iaitu perkataan nasia. Nasia ni bukan nasi. Nanti orang Melayu baca nasi pula. Nasia ni maksudnya lupa. Takut nanti orang Melayu kaitkan, oh patutlah aku makan nasi banyak saya lupa. Tak, dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Perkataan nasia ni membawa maksud lupa 45 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan, kebanyakan perkataan nasia ini sebenarnya mengingatkan kepada diri kita tentang bagaimana manusia ni akhirnya banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kita berpuluh kali dalam Al-Quran agar kita tidak melupakan Allah Ta'ala. Jadi ini secara kesimpulan umumnya perkataan pilihan kita dah tengok, sinopsis kita dah tengok, dan tadabbur yang separuh daripada ayat tersebut daripada halaman ini kita telah lalui. Kita rehat dahulu seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dan sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta terpecah belah kerana takutkan kepada Allah. Dan ingatlah perumpamaan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Mudah-mudahan kita mengambil muhasabah kepada ayat yang begitu besar erti maknanya kepada kita, bahawa mudah-mudahan kita sentiasa juga menjadi orang-orang yang hatinya lunak. Kenapa? Takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung pun boleh khusyuk, boleh terpecah belah. Kenapa? Takutkan kepada Allah. Kuncinya hadirkan
hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah, azab dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi lunak seperti hati kita, mampu mendengar ayat-ayat Allah dan mematuhi akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini sebelum kita meneruskan lagi bahagian kedua bersama dengan doktor. Jom kita lihat slide kita. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sempurnakan sebutan huruf sad dalam ayat ini. Ada beberapa huruf sad pada perkataan ashabu. La yastawi ashabun nari. Ada sad di situ. Wa ashabul jannah. Ada sad lagi kat situ. Ada 3 sad pada perkataan ashab. Maka huruf sad ni huruf yang sifatnya tebal dan ada satu sifat safir yang menjadikan dia huruf yang kuat. Bunyi sad itu jangan tertukar dengan huruf sin, walaupun bunyi seakan sama dengan huruf sin, tetapi beza je sin dengan sad. Sad itu tebal, sin tu nipis. Sin kita sebut sebagai sa, anginnya berbunyi adapun sad so. Kalau dimati pun ashab contoh. Kita sama-sama praktikkan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Itu adalah huruf sa, hujung lidah menekan di belakang gigi bawah kita ini. Nak mudahnya kita boleh rapatkan kedua gigi dan keluarlah angin ataupun sifat sad bila kita menekan hujung lidah itu, dan dia ada sifat yang tebal sa. Suara pangkal lidah kita terangkat bila menyebutnya dan menjadikan huruf itu dapat dibezakan dengan bunyi huruf sin yang lebih mudah kita sebut sebab dia tak tebal. Kita pun sebut huruf S dan sebagainya. Tapi bila pergi huruf sad, kena hati-hati sedikit supaya huruf sad kita jelas huruf sad, terutama kita baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wallahu a'lam. Doktor, sila. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi yang sentiasa bimbing kita mengenai tentang sebutan sifat huruf yang betul. Kerana takut salah lain pula maknanya. La yastawi as jadi as pula jadinya. Terpatutnya as lebih tebal lagi sebutannya. Dah bertukar-tukar, kita bimbang, nanti maknanya juga berbeza pula daripada apa yang sepatutnya. Baik, kalau kita dah tengok tadi dalam sesi yang pertama, kita dah bincangkan separuh yang awal yang pertama. Dah bincangkan mengenai tentang apakah akibat orang yang turut patuh ataupun taat kepada syaitan, kedua-duanya akan masuk neraka. Allah Ta'ala ingatkan kita tentang sifat bertakwa. Cuma sifat bertakwa ni saya nak kongsi sedikit kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Sebenarnya bila ayat ini menceritakan meminta kita bertakwa dan bersiap untuk pada hari akhirat kita esok, maknanya persiapkan diri kita untuk hari akhirat esok. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ibn Kathir nukilkan riwayat ni. Dia kata satu hari Rasulullah tengok ada satu kaum daripada kaum Bani Mudar. Kaum Bani Mudar ni datang dalam keadaan yang sangat miskin, iaitu mereka tidak mempunyai kasut, hufatan urah, maknanya kasut mereka tidak ada dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah berubah ataupun Rasulullah macam sangat tersentuh apabila melihat ada di kalangan sahabat yang orang miskin. Lalu Rasulullah baca ayat ni. Rasulullah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Rasulullah baca ayat ni mengingatkan orang-orang yang beriman, apa yang kamu telah sediakan untuk diri kamu untuk hari akhirat adalah dengan melalui sekiranya kamu mampu sumbangkan kepada orang-orang yang susah ni tadi. Akhirnya sahabat sedikit demi sedikit keluarkan apa yang mereka ada di sisi mereka. Ini refleksi daripada Rasulullah muhasabah secara langsung. Ayat ini sangat penting buat diri kita. Andai sekiranya kita alpa, kita terlupa, kita bacakan ayat yang ke-18 ini, Allah Ta'ala tegur kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap jiwa itu kena perhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Dan orang yang melupakan Allah Ta'ala sifatkan mereka sebagai ulaika humul fasiqun, iaitu mereka adalah orang yang melampau ataupun terkeluar daripada landasan yang sebenar. Itu daripada bahagian awal yang telah kita sebutkan tadi tentang gunung
gunung-ganang rasa nak pecah apabila menerima ataupun khusyuk kerana mendengar ataupun diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi begitulah juga dengan kita, sepatutnya kita sentiasa mengingati Allah dan melembutkan jiwa kita. Kalau gunung pun boleh pecah, saya yakin tuan-puan, dengan mengingati Allah, dengan membaca Al-Quran ini, kita boleh melembutkan jiwa kita. Baik, kita akan masuk kepada sesi perbincangan kita yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-22 insya-Allah, yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita, iaitu penutup daripada surah Hasyr ini, iaitu daripada ayat 22 sehingga ke ayat ke-24 insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada doktor yang telah memberi pencerahan tadi. Dan kita nak baca lagi ayat yang ke-22 hingga 24. Sudah pasti berkenaan dengan Al-Quran dan juga kehebatan ataupun sifat-sifat Allah yang banyak dalam ayat 22 dan 23 serta 24 doktor ya. Insya-Allah akan dihuraikan bila kita baca ayat ini, bagaimanakah penghayatan yang boleh kita hadirkan dalam diri kita dapat menguat memasakkan lagi akidah ataupun ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengetahui yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang mengetahui perkara yang gaib, yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Baik, kalau tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian perhatikan bagaimana menariknya surah Hasyr ini, yang mana dia dimulakan dengan tasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok daripada ayat pertama, Allah Ta'ala kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ada tasbih kepada Allah Ta'ala, ada sifat Allah Ta'ala yang disebutkan kat sini iaitu azizul hakim. Dan kepada penutup surah ini juga Allah Ta'ala bertasbih lagi sekali. Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana para makhluk bertasbih, menyucikan Allah Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lafaz yang sama sebenarnya diulang sekali lagi. Kalau yang ayat pertama wa huwal azizul hakim pada ayat yang pertama, manakala pada penutup ni juga Allah Ta'ala kumpulkan sekali lagi sifat Allah Ta'ala yang aziz, iaitu yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Perkasa kerana apa? Kerana perkasanya Allah Ta'ala menghalau ataupun menghentikan rancangan jahat kaum Yahudi Bani Nadir yang diceritakan dalam surah Hasyr ini tadi. Yang ini tuan-puan kena ambil perhatian.
bahawa sebenarnya kalau kita tengok sebagai contoh Saidina Abdullah bin Abbas. Saidina Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang sangat memahami Al-Quran sehingga dia dipuji oleh para sahabat yang lain. Beliau apabila melihat surah Al-Hasyr ini, dia panggil sebagai surah Bani Nadir. Kerana surah ini sebenarnya banyak menceritakan tentang pengkhianatan Bani Nadir dan bagaimana Allah itu maha perkasa menghentikan rancangan jahat mereka dan maha bijaksana untuk mengembalikan keagungan umat Islam itu sendiri. Perhatikan menariknya surah Al-Hasyr ini ataupun surah Bani Nadir ini dimulakan dengan menyucikan Allah Ta'ala, disebutkan dengan sifat Allah Ta'ala Azizul Hakim, ditutup juga dengan lafaz yang sama. Lafaz yang sama menunjukkan kekuatan Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Di pertengahan surah Al-Hasyr diceritakan tentang Bani Nadir, diceritakan tentang pengkhianatan kaum munafik. Kaum munafik ni dia suka mengkhianat. Dia pergi janji dekat Bani Nadir, dia kata tak apa, jangan dengar Muhammad. Kalau Muhammad nak pergi serang kau, jangan keluar daripada rumah kau, kita akan tolong kau. La in ukhrij, yang ni yang disebutkan la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Yang disebutkan la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Orang munafik kata kalaulah kamu akan diusir, kami akan keluar sokong kau ataupun akan sama-sama dengan kau. Tapi sifat orang munafik Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran. Akhirnya apabila Bani Nadir ini dikepung, memang tidak ada yang tolong pun daripada kaum munafik. Dia mengkhianati kawan dia sendiri. Akhirnya setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala selamatkan Rasulullah daripada dibunuh, dikhianati, dihalaunya Bani Nadir, didedahkan segala tipu daya kaum munafik dan sebagainya. Penghujungnya Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifatnya yang maha agung. Yang ini yang sepatutnya menjadi pengajaran penutup yang sangat penting. Allah Ta'ala dalam halaman yang terakhir ni kita tengok Allah Ta'ala ingatkan kita tentang takwa. Allah Ta'ala ingatkan kita tentang syukur. Allah Ta'ala ingatkan kita tentang zikir. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bagaimana gunung ganang boleh pecah kalau zikir ini tidak, maknanya kalau benar-benar dihayati zikir Al-Quran ini. Penutupnya Allah Ta'ala dedahkan ataupun Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat dirinya sendiri yang mana disebutkan di sini sebagai Lahul Asma'ul Husna, iaitu Allah Ta'ala ada nama-namanya yang baik, ada sifat-sifatnya yang tertentu. Kalau menurut Al-Imam Ibn Ashur, tuan-puan perhatikan yang di sini bagaimana Al-Imam Ibn Ashur ni dia teliti dalam surah Hasyr ni. Dia kata sebenarnya dalam surah Hasyr ini ada 40 kali ada 40 kali nama Asmaul Husna disebut. Yang ni saya pun tak sempat nak kira satu-satu. Tuan-puan mungkin boleh tengok bagaimana ataupun apakah nama-nama yang disebutkan dalam surah Hasyr. Tetapi dia kata yang diulang nama Allah ini adalah sebanyak 24 kali dan 16 kali dengan sifatnya. Diulang banyak kali di dalam surah Hasyr ini memberikan satu pendidikan kepada orang-orang beriman, para sahabat, bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu yang menguasai langit dan bumi. Akhirnya rancangan Bani Nadir, rancangan Yahudi dan munafik untuk membunuh Rasulullah itu digagalkan. Dan kemudian beginilah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kekuasaan Allah ini yang sepatutnya kita tidak boleh lupakan. Dan di penghujung ini disebutkan 16 ataupun 14 nama-nama Allah Ta'ala satu persatu ataupun sifat-sifatnya. Alimul Ghaib, yang mengetahui perkara yang tersembunyi, wasyahadati, yang nyata ataupun yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan nampak, dan Ar-Rahmanur Rahim, Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disebutkan tentang sifat Al-Malikul Quddus, yang Maha Raja dan yang Maha Suci. As-Salamul Mu'min, yang Maha Selamat ataupun yang sejahtera. Al-Mu'min, yang ni kena tengok betul-betul. Al-Mu'min ni bukan maksudnya orang yang beriman. Sebab biasa kita dengar Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Al-Mu'min di sini adalah yang menjaga keamanan. Dia memastikan keamanan kepada orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Al-Muhaiminu, yang memelihara. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Akhirnya ditutupkan dengan sifat-sifatnya yang maha menciptakan, yang Al-Bari, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang menjadikan, yang mengadakan sesuatu daripada tidak ada dan yang membentuk. Maknanya segala turutan kasih sayang Allah Ta'ala yang menjadikan, yang membentuk, yang menyelamatkan, yang memberikan keamanan, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Seolah-olah daripada belasan sifat Allah Ta'ala ini merangkumi setiap perkara yang diceritakan
di dalam surah Hasyr ini tentang keagungannya, kekuasaannya, dia yang menjadikan, dia yang memberikan keamanan. Ini yang dirangkumkan dalam 3 ayat yang terakhir mengenai tentang sifat Allah yang maha tinggi itu, yang dihimpunkan di dalam surah Hasyr, yang jarang-jarang kita tahu ataupun mungkin kita tidak sedar pun, yang biasa kita baca. Dan apa yang menariknya kepada 3 ayat yang terakhir ini juga adalah tentang kelebihan dia. Tentang kelebihan dia. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mempunyai keagungan Allah Ta'ala ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebagai contoh Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini dianggap sebagai ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung, dan ada yang menyatakan bahawa 3 ayat yang terakhir daripada surah Hasyr ini atau Hasyr ini adalah ayat yang teragung juga, yang mempunyai kelebihan yang tertentu. Kelebihannya apa? Ianya disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi di dalam kitabnya Jami' Tirmizi, dia kata man qara'a a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Siapa yang baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa qara'a 3 ayat min akhir surah Hasyr. Dan siapa yang baca tadi baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian dia baca 3 ayat terakhir daripada surah Hasyr, wakalallahu bihil malaika, Allah Ta'ala akan hantar kepada ni malaikat 70,000 malak, 70,000 malaikat, yusalluna alaihi hatta yumsi. Dia akan, para malaikat ni akan mendoakan kepadanya sehinggalah pada waktu petang. Maknanya kalau kita bacakan zikir maksurat kita, zikir-zikir yang kita bacakan, selain daripada kita sebut a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim tu tadi, kita sebutkan juga tentang 3 ayat terakhir daripada surah Hasyr ini, yang mana ianya disebutkan para malaikat akan mendoakan kebaikan buat kita. Bukan orang biasa doakan tuan-puan, para malaikat doakan. Yang ni kita sama-sama amalkan. Tadi kita dah diingatkan tentang takwa kepada Allah Ta'ala, tidak lupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Salah satu kaedah untuk kita tidak lupa berzikir kepada Allah Ta'ala, kita sama-sama ulang 3 ayat ini pada setiap hari, pagi dan petang. Setelah kita menyebutkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kita bacakan huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantarkan kepada kita, mengirimkan kepada kita para malaikat untuk memberikan doa kesejahteraan ke atas diri kita. Yang ini antara kelebihan yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi. Tetapi dari aspek statusnya saya sebutkan jugalah, hadis ni dari aspek statusnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebahagian ulama mengambil pandangan riwayat hadis yang dhaif sekiranya diamalkan ada tahta aslun ma'mulun bihi, dia di bawah asas yang dibolehkan. Maknanya ada galakan untuk kita berzikir ataupun kita menyebutkan nama-nama Allah ini, tidak mengapa untuk kita baca, dengan syarat kita tidak beriktikad bahawa perkara itu disampaikan secara direct oleh Rasulullah. Kita amalkan sebagai zikir kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi itu tadi. Jadi ini antara perkara yang boleh kita fahami daripada penghujung surah Hasyr ini. Allah Ta'ala menyimpulkan kesimpulan yang panjang sebenarnya, ataupun kesimpulan yang menarik juga, cerita tentang perang, cerita tentang pengkhianatan. Akhirnya Allah Ta'ala ajak kita bertakwa, Allah Ta'ala ajak kita bersyukur, Allah Ta'ala ajak kita mengingati Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ingatkan, persembahkan, perkenalkan dirinya dengan nama-namanya Asma'ullahul Husna, iaitu lahul Asma'ul Husna. Yang ini yang kita perlu pelajari dan yang boleh kita praktikkan macam yang kita sebutkan tadi. Kalau kita mampu bersedekah, kita bersedekah. Yang saya ceritakan awal tadi, bagaimana bila Rasulullah tengok ada Bani Mudar, kaum Mudar yang datang dengan penuh kemiskinan, Rasulullah terasa hati. Rasulullah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Apa yang kamu telah persiapkan? Lalu para sahabat keluarkan duit sikit bagi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kemudian kat sini juga ada cerita wala takunu kallazina nasallah, jangan jadi seperti orang yang lupakan Allah Ta'ala. Kita tengok pada penghujung surah Hasyr ni ada 3 ayat yang kalau kita boleh amalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantar malaikat mendoakan kepada kita. Masya Allah, kita boleh amalkan juga. Kemudian di sini juga Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana ayat Quran kalau diturunkan itu ke atas gunung, bergetar gunung,
becah belah dia kata kat sini. Macam tu juga sepatutnya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai zikir, bacaan harian kita. Mudah-mudahan dia melembutkan hati dan jiwa kita. Ini antara pengajaran yang penting yang boleh kita pelajari daripada halaman terakhir daripada surah Hasyr ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi. Apa resolusi perbincangan kita pada hari ini? Yang pertama, seperti yang disebutkan yang pertama itu pada ayat yang ke-18, menyediakan amalan yang baik sebagai bekalan akhirat. Amalan yang baik ini macam-macam, termasuklah sedekah yang disebutkan tadi dan sebagainya. Yang kedua, mengingati Allah dalam segala keadaan dan jauhi perkara maksiat. Ini betul. Maknanya selain daripada kita mengingati Allah, jangan pula kita campur adukkan dengan perkara maksiat. Dan yang ketiganya, kita berdoa dengan menyebut keagungan sifat-sifat Allah, kerana ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang terakhir ini juga, agar kita berdoa dengan nama-nama Allah. Jadi saya kira sekadar ini dahulu perbincangan kita pada hari ini pada halaman yang terakhir daripada surah Hasyr. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan apa yang telah kita tadabbur daripada ayat Quran. Bagi memberkati pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta malikus samawati wal ardh wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh wa man fihin. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus committed stay dalam My Quran Time. Mudah-mudahan muka surat 548 yang kita belajar ini dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, kuatkan jati diri kita sebagai muslim mukmin yang sejati. Oleh itu saya ajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran, sama-sama kita menyumbang untuk beri manfaat kepada ummah ini, dapat sama-sama kita belajar ilmu Al-Quranul Karim. Dan sahabat-sahabat juga jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan juga esok pagi, sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya My Quran Time, baca faham amal.